Rekod pun lambat. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kepada semua pelajar Tingkatan 5 Sains, kita akan sambung lagi topik kita berkaitan dengan elektronik. Elektronik. Seperti mana kita dah sentuh berkaitan dengan elektron, betul? Elektron. Ingat lagi pancaran fermion? Cikgu harap kamu ingat lagi pancaran fermion. So hari ini kita nak teruskan lagi dengan pancaran fermion. Kita go through satu persatu dulu. Apa dah habis? Dah habis. Sekejap. Okay, sorry nak cikgu kacau lah. Okay, teruskan. So, tengok presentation yang cikgu paparkan sekarang ni berkaitan dengan sinar katod. Tolong tunggu cikgu kalau kita dah belajar. Masa ni dah sentuh semua ni. Kita ulang kaji sekejap tentang sinar katod. Alright. Kejap cikgu present sekejap. Masuk entire screen. Okey, sebenarnya kita tahu sinar katod adalah mengeluarkan elektron yang berkadar kelajuan yang tinggi disebabkan oleh VLT. Ingat lagi VLT, voltan lampau. Ini voltan yang sangat tinggi. Alamak, cuba sambung ni. Okey, saya hidup. Okey, teruskan. So itu apabila termion ini dipanaskan, filamen dipanaskan, dia akan mengeluarkan elektron. Elektron itu akan keluar daripada filamen ni dan ada satu kawasan dipanggil kawasan yang diberikan tenaga, iaitu kawasan dipanggil sebagai VLT. VLT ni tugasnya adalah memecutkan elektron sebutir tu akan dengan kelajuan tenaga kinetik yang sangat tinggi. Kinetik yang tinggi. Okay, menghasilkan pecutan elektron yang besar dan menghentam pada dinding pedaflow. Dinding pedaflow, dinding pedaflow ini pula dia masuk lagi. Okay. Dinding pedaflow ini pula kadang-kadang ada warna hijau, ada warna putih dan sebagainya, bergantung kepada pedaflow dia. Kalau pedaflow yang biasa kita pakai color putih lah. Seperti lampu putih yang ke atas tu. Okay. Bila elektron itu menghentam antara satu sama lain, lampu itu akan menyala. Okay, lampu tu senang macam ni. Untuk lampu Kalimantan yang kamu ada sekarang ni, okay, di hujung ni ada satu filamen. Satu hujung tu. Okay, filamen. Ini ialah flat negatif lah. Kalau ni flat positif. Katod katod mengeluarkan elektron. Elektron tu akan keluar daripada filamen tu. Dan filamen itu akan digerakkan dengan satu lagi arus iaitu VLT. Dia akan berlagar pada dinding ni, pendaflow. Dinding pendaflow. So berlagar sampai ke sini, dia akan mengeluarkan satu cahaya. Okay, untuk pancaran fermion ni, dia akan terus ke depan lah, straight. Satu alur yang dipesongkan oleh medan magnet dan elektrik. Kenapa elektrik dipesongkan? Sebab dia ada kutub. Elektron ni ada kutub, elektrik ni ada positif dan negatif. Positif dan negatif. Di mana positif, kalau bertemu positif, dia akan menarik, bertemu negatif, dia akan menolak. Itu yang akan menyebabkan kita punya pendaflow tu akan bergerak macam ni, bilik. Macam apa yang titik yang dekat hospital dia berikut pada atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Okey. Cinta selalu Terus sinar katod, ciri-cirinya ini katod anode. Mesti ada anode di mana anode ini akan elektron bila keluar air dia akan mencari plat positif. Okay.
So ni plug positif, ni plug positif, ni plug negatif. Cuma dia cari bahagian anode lah. Okay, di mana di kawasan ini ada satu botan dipanggil BRT yang memunculkan elektron itu kena pada dinding benda floor. Ini semua dah habis Ni alat ini dipanggil tube palang Maltese. Semua dah belajar. Kan, sinar katak ni bergerak laju, dipesongkan medan magnet, masihkan kesan benda floor, masihkan benda floor yang kita sebab ni. Betul tadi elektron menghentam pada dinding tadi Ini benda floor dia mengeluarkan satu cahaya. Okay. So yang dipesongkan adalah medan magnet dan medan elektrik. Okay, medan elektrik itu sepakat oleh charge dia ialah bersifat negatif, iaitu jika jumpa negatif dia akan menolak, bila jumpa yang positif dia akan menarik. Okay. Right. Okay, dipesongkan oleh medan magnet sebab dia pun ada kekutuban dia, ada utara dan selatan yang menggunakan hukum tangan kanan Kelvin. Hukum genggaman tangan kanan Kita tahu ingat lagi genggaman tangan kanan macam mana cari utara dan selatan ada kaitan dengan medan magnet. Okay, semua dah belajar. Okay, dan pentingnya bila elektron akan ditembak terus secara garis lurus. Okay, dia menghentam pada jenis pendapur tadi tube palang Maltese tadi Okay, so tenaga elektron dalam tube. Okay, kita boleh kira dalam tenaga elektron bila botan rendah beza keupayaan memanaskan filamen katod, elektron akan dibebaskan di mana kalau kita letak satu botan ataupun disambungkan, dia akan jadi panas, merah jadi merah. Merah ini sebenarnya kita tak nampak dengan mata kasar. Dia telah mengeluarkan satu elektron di mana yang di petalan luar. Kita tahu biasanya kita pakai apa elemen. Elemen yang mempunyai petalan luar dipanggil electrovalence. Ingat lagi? Ini unsur dia salah satu unsur. 1, 2, 3 contohnya. Yang pertama diisi 2. Yang petalan kedua diisi penuhkan 8 oktet. 8 Ini semua belajar. Dan kadang-kadang ada satu lagi yang diisi 1 je. So bila dipanaskan yang ni yang mudah terkeluar daripada petalan. Dia menjadi lengkap lah. Biasanya atom dia cuba nak capaikan oktet, susunan oktet yang mendekatkan 8. Ini dipanggil logam kumpulan berapa? 1 Cikgu soal, cikgu jawab. Bagus betul cikgu ni. Okay, so kumpulan 1 di mana elektron balance yang ada 1 maknanya dikeluarkan elektron daripada sini. So biasanya kita guna apa kumpulan 1 ni? Okay, kamu akan tahu apa yang mereka dapat Okay, so elektron keluar. Bila elektron tu keluar, dia akan pergi masuk kawasan chamber ni. Chamber ini adalah tempat di mana dia bagi elektron tu tenaga untuk percut keluar dari sini dengan kelajuan yang sangat tinggi. Itu V dia sangat tinggi dan menghentam pada dinding benda floor. Kali ni benda floor ni dia tak hentam macam tu. Tak betul Z, dia hentam lurus je. Sebab dia dipercutkan oleh VRT, lurus je. Kalau nak pergi ke atas, tembak atas, dipesongkan oleh dua benda iaitu medan magnet dan medan elektrik. Okay, ni yang menyebabkan dia terpesong. Menyebabkan elektron tembak ke atas, ke bawah, kadang ke kanan, ke kiri. Sebenarnya kita nampak kalau ikutkan oscilloscope. OSK tu. Tahu OSK? Oscilloscope yang untuk kalau dalam dekat hospital ada titik orang mati juga, titik orang mati kan. Ni kan menyebabkan ditembak ni satu-satu salah satu elektron yang ditembak. Okey. Dipesongkan oleh medan magnet. Bila ditembak dia nak jadikan dia bentuk wave tu, dia tembak tu bagi penambang elektron tembak jadi bentuk wave. Yang jadikan tembak dia sepatutnya tembak macam ni. Tembak tengah kan, parameter kan, tengah kan bentuk yang petak yang segi itu kan, parameter kan. Tembak tengah kan, tapi dia boleh bentuk macam ni. Tembak atas, bawah ni sebabkan oleh pemesongan medan elektrik dan medan magnet. Okey, itu ialah nak dapat. Okey, kita teruskan kita nak masuk yang baru. Okey, ni ulang sekali lagi ini adalah untuk cari tenaga elektrik. EV ni apa? Ingat EV. EV inilah tenaga apa-apa yang bentuk 1/2 MV kuasa 2 apa lagi? Tenaga keupayaan H rho G kan. Lagi EV ni berkaitan dengan botan lah sebab ada botan dan ni apa E. E ni adalah apa E?
elektron. Ni kita tanya tadi. Adakah negatif 19 ke negatif 17? Dah check belum? Lupa lah, itu kita nak khususkan negatif 19 kan? 1.6 ke 1.9? 1.6 kali dengan 10 negatif 19. Betul? Betul eh? Okey, guna yang ni So darab dengan voltan, kamu akan dapat dia punya tenaga. Tenaga dia dalam bentuk joule Samalah, joule ni tenaga kinetik dan keupayaan sama. Maksudnya di sini dalam formula yang dibagi ni, apa-apa tenaga kinetik, maknanya bila dibekalkan satu tenaga yang besar, dia akan bertukar jadi tenaga kinetik. Tenaga BRT ni bertukar jadi tenaga BRT ni adalah EV. Tenaga dikira ni dan pergi masuk ke dalam elektron ni untuk elektron ni memastikan tenaga kinetik. Jadi kedua-duanya dah sama. Apa yang dimasuk keluarnya adalah sama, iaitu terjadi tenaga kinetik. Kita tahu tenaga tidak boleh dimusnahkan tapi boleh berubah dari bentuk yang lain. Ini pertama bentuk tenaga elektrik. Okey. Masuk ke elektron jadi tenaga kinetik. Itu formula yang kita pakai ni. Tak ada tenaga keupayaan lagi. H rho g berkaitan dengan jika ada ketinggian. Ini tenaga kinetik ni pun sama tak? Tenaga keupayaan pun sama dengan tenaga kinetik. Ingat lagi tentang pokok kelapa tu. Lepas tu cikgu dah terangkan kepada kamu kelapa tu, buah kelapa jatuh kan? Dia menyebabkan berapa tenaga? Tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan. Okey. Bila buah tu jatuh dengan hal laju dia, maknanya kamu kira tenaga kinetik. Dan tenaga keupayaan pada di hujung di tenaga keupayaan di mana tarikan graviti. H rho g. Ketinggian ni berapa? H rho g ke? Saya lupa dah. Tenaga keupayaan, kenapa formula tenaga keupayaan? Tenaga keupayaan. Siapa ingat? Tenaga keupayaan. MGH. MGH, sorry. MGH. MGH, alah cikgu dah pening dah. MGH Hello, ada kelas. Lagi call Okey, boleh. Itu yang ni belajar kata 4 ni subjek kita akan ulang balik nanti. Kata ni yang penting iaitu tenaga elektrik boleh ditukar kepada tenaga kinetik Yang penting tu yang mana elektron tu akan mengalir. Jadi bila ada soalan, so kira kamu tenaga kinetik ke, berapa hal laju voltan, berapa hal laju elektron yang mengalir, kamu gunakan formula ni. Jika ada soalan keluarlah, sebab cikgu terangkan sekarang ni. Maknanya bila keluar ni dipecutkan dengan tenaga elektrik yang tinggi dan bertukar menjadi tenaga kinetik, ini dia formula dia. Jika ada soalan jika ada soalan tentang Zaruri tanya berapakah kelajuan elektron dalam soalan tu salah satunya. Kurang tebak lah, kamu guna formula yang sama. Okey, so cikgu teruskan lagi contoh hitungkan laju elektron. Ni lah soalan ni. Okey. So kita tahu 1/2 mv kuasa 2 sama dengan EV. Okey, EV So 1/2 gisim elektron berapa? Gisim elektron, siapa ingat? $9.0 tadi. 9.0? Dah. Ada kilogram tau. Saya lupa dah sekejap. Tengok penyelesaian sekejap. Cepat tu tadi. 9.0. 9.0. Dia negatif 31. Tolong hafal boleh tak? Tolong hafal. Saya takut dia orang tak bagilah. Sebab ini adalah benda yang sangat umum So, gisim satu butir elektron 9.0 kali dengan 10 negatif 31 dan charge elektron 1.6 kali dengan 10 negatif 19 kolom ini kilogram. Tolong ingat. Okey, boleh? Tolong ingat kadang-kadang dibagi, kadang tak bagi. Biasanya bagilah, tapi kau boleh ingatlah. Bagus untuk kamu Okey so dapat kamu akan dapat dia punya lajuan ialah 5.8 kali dengan 10 kuasa 7. Laju gila laju. Kita tahu kelajuan cahaya dia adalah 3 kali dengan 10 kuasa 8 ini pun ingat juga. 3 kali dengan 10 kuasa 8 meter per second. Sangat laju Ini pun hampir menjadi kelajuan cahaya. Okey, boleh So
Kita teruskan ni, tak payah kamu tengok. Okey. Contoh ni, soalan lagi. Cari kelajuan dia dan cari tenaga kinetik dalam unit joule. Joule ni maksudnya sama ada 1/2 mV kuasa 2 pun joule juga. mgh pun joule juga. EV pun joule juga. Faham kan? So tenaga kinetik, nak cari tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni datang dari mana? Itu inilah. 1/2. Yes. So berapakah kelajuan elektron, laju elektron? Kamu datang daripada inilah. 1/2 mV kuasa 2 sama dengan EV lah kan. So kena cari V dulu. Maknanya kalau kamu cari V, kamu sebenarnya dah cari ni. Dah cari ni. Dari tenaga kinetik Kalau cikgu teruskan, jawapan teruslah. V ni kita dapat 6.16 kali 10 kuasa 7. Okay, tenaga kinetik kau masukkan saja. Okay, V tu. Kamu akan dapat V kuasa 2 ni ni. Kita momentum. Okay, momentum itu momentum. Dia bagi soalan ke momentum. Momentum tu datang mana? T sama dengan N MV. Betul tak? Kita tahu 1/2 mv kuasa 2 kan. Okey. So kamu selesaikan. Bagi momentum kamu 3 kali kosong dengan 10 kosong negatif 4. Berapakah laju seluruh sentaman? So kita tahu yang ni kita tahu datang dari mana? Datang daripada 1.6 kali dengan 10 negatif 19 darab dengan 8K. Okay, dapat jawapan dia. Tapi kamu tak tahu dia punya MV kan. Dia bagi kamu MV So berapakah laju? Kita boleh tukarkan jadi MV iaitu 1/2 M. Okay. Saya akan teruskan So ni lah. Okay, keluarkan saja V tu daripada V ni. Kalau nampaklah benda ni, wujudlah ni. Tengok dia dipanggil manipulate formula So MV kita masukkan lah 1/2 masukkan dia iaitu 3 kawin kosong kali dengan 10 kuasa negatif 41 darab dengan V tu. V kita tak tahu kan. So EV kita dapat dah tadi. EV kita dah 8K tadi tu darab dengan 1.6 kali dengan 10 negatif 19. Betul tak? Dan kamu akan dapat hasilnya adalah 1.0 kali dengan 10 kuasa 26. Oh lama tak? Ini bukan ni kelajuan cahaya dah. Lebih daripada kelajuan cahaya. Berganda kelajuan cahaya tu. Okay, boleh faham Okay, sudah habis tu. Kita masuk tajuk yang baru iaitu semiconductor. Ada buat bacaan? Harap kamu ada buat bacaan Okay, cikgu kena ringkas ni sebab pun nak lebih pada soalan. Okay, semiconductor dia baca tadi. Apa yang dimasukkan semiconductor? Okay. Konduktor tahu konduktor? Tahu. Konduktor tu apa? Konduktor tu benda yang boleh mengalirkan arus. Kan contohnya kalau ada besi ataupun kabel ke apa. Okay. Kalau kamu letakkan bateri, lampu menyala contohnya. Tapi kalau kamu letakkan kayu, getah, mengalir tak? Arus, tak mengalir kan? Maknanya itu ialah konduktor kurang baik. Dan kalau besi tadi ni kalau mengalir arus, dipanggil konduktor yang sangat baik. Faham tak? Contohnya kalau kamu pegang kejutan elektrik biasanya semua pekerja-pekerja yang handle elektrik, kasutnya tebal, ada getah tinggi sebab apa? Itu adalah konduktor yang boleh menghalang kamu daripada kena kejutan elektrik. Ataupun ada pakai sarung tangan pegang. Okay? Sebab dia menghalang elektrik. Sebenarnya dia mengalir tetapi dia mengurangkan kejutan. Di mana rintangannya sangat tinggi. Okay, konduktor yang tak baik rintangannya sangat tinggi. Konduktor yang baik rintangannya sangat rendah. Okay, boleh faham Tapi untuk kita punya tajuk hari ni, semi. Semi maksudnya half-half ataupun separuh-separuh. Kadang-kadang dia jadi konduktor. Kadang-kadang dia jadi tidak konduktor. Okay, apa itu kita nak belajar? Okay. So, konduktor bahan yang mempunyai rintangan rendah, contoh kuprum, besi, aluminium. Besi pun dikata rendah. Besi pun dikata rendah. Apa tadi kalau getah? Getah, kayu lagi rendah. Okay, masa besi rendah. Rintangan rendah maksudnya ada arus yang mengalir. Ada arus yang mengalir tapi kurang. Kurang. Faham
Okay, ada juga konduktor yang sangat hebat dan sangat tinggi bintangan dia, iaitu contohnya emas, orium. Emas kalau dalam pasti seperti orium ke tak tadi. Lupa dah juga. Emas Emas ni adalah konduktor apa dia? Aurum. Tengok aurum. Aurum Aurum iaitu emas Emas adalah konduktor yang sangat baik. So emas ni kalau kamu ada satu alat instrumen yang mengesat elektrostatik. Tahu elektrostatik? Kalau kamu gosok-gosok kepala kan, gosok kepala, ambil kertas dengan pembalik itu melekat kan. Itu dipanggil elektrostatik. Elektrostatik ni dia satu charge yang sangat kecil tetapi emas boleh kesan dia dengan menggunakan satu alat dipanggil apa, cuma lupa dah alat tu. Sebab jarang kita pakai, tak guna pun. Okay. Dia boleh mengesan elektron yang mengalir. Macam galvanometer kan, galvanometer mengesankan arus yang mengalir. Okay, dia pun emas. Emas adalah konduktor yang sangat baik. Okay, tapi untuk hari ni kita belajar tentang semiconductor, separuh-separuh. Macam pondan lah. Okay, kita belajar konduktor yang separuh-separuh ni. Okay, ada yang konduktor yang baik, ada konduktor yang kurang. Okay, apa itu konduktor? Kita bercakap tentang konduktor dulu. Konduktor adalah bahan yang rintangan rendah, contoh kuprum, besi dan aluminium. Okay, penebat adalah bahan yang mempunyai rintangan yang sangat tinggi, contohnya kaca, getah, kayu. Okay, di mana kadang-kadang kami ingat kalau ada orang kejutan elektrik, wire yang besar yang dekat jalan tu jatuh, kamu kena kejutan elektrik, confirm kamu akan terbakar punya. Sempat berapa saat terbakar. Tapi kalau kamu gunakan kayu, getah, kaca, jangan ingat tak mengalir mengalir juga, tapi dia sangat kecil. Contohnya, kalau kamu kena kilat, tahu kilat? Kilat dia punya kuasa joule dia punya kuasa botan dia sangat tinggi. Hampir mencecah beribu volt. Kalau kamu duduk di bawah pokok ke, duduk di padang ke, walhal padang pokok tu ialah konduktor yang sangat rendah. Konduktor yang sangat rendah ataupun rintangan yang sangat tinggi. Kayu kan, kena kilat. Tapi kamu kena kejutan elektrik tak? Sebab apa? Arus itu tetap mengalir. Botan itu tetap mengalir. Faham Okay. Apa-apa benda penebat ni, kita kira dia punya rintangan dia. Dan dia tak kata, okay tak apa saya pegang getah itu confirm tak kena elektrik. Tapi elektrik tetap masuk. Faham Tetap masuk makin ramai. Okay, bagus. Okay, semiconductor pula. Apa itu semiconductor? Kita cakap tentang konduktor, kita cakap tentang penebat. Apa itu semiconductor? Maknanya sama ada dia penebat ataupun konduktor. Okay. So bahan yang punya rintangan di antara konduktor dan penebat, dia adalah gabungan antara dua. Contohnya silikon, germanium, plumbum, sulfida. Ini kena mahir tentang struktur atom. Struktur atom. Siapa yang dah belajar ni dalam kimia, faham sikit. Dah belajar tentang struktur atom kimia? Yang cikgu cakap tentang petala tadi tu. Belajar tak? Belajar tak? Cikgu kimia apa siapa? Siapa ajar kimia? Cikgu sini. Belajar dah? Okay dah. Belajar. Okay. Dan di luar ni lah petala dipanggil elektron valence tu. Elektron valence yang menentukan kumpulan dia kat mana. Betul tak? Dia kumpulan dia kat mana. Okay, kita teruskan cikgu kadang tersimpan jauh sangat. Dia habis yang tu masa itu. Okay. So, apa itu semiconductor? Mari kita lihat. Apa itu semiconductor? Nota cikgu ni kalau salah nak saling cepat cikgu tak apa dah, cikgu padam tu nanti. So, konduktor mempunyai bilangan elektron yang bebas. Elektron yang bebas yang besar, manakala penebat tidak mempunyai elektron yang bebas. Contohnya dalam jadual berkala kamu, tahu jadual berkala ada kumpulan 1, kumpulan 2, 3 kan? Tak salah cikgu lukis balik jadual berkala. Ni sama paras. Dia ada kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan, 8 kan, betul tak? Ni adalah unsur peralihan. Betul kan cikgu? Cikgu bukan cikgu kimia, cikgu fizik. Ya, betul. Okay. Kelas 1. Biasanya kelas 1 ni apa yang ada dalam sini? Logam. Unsur logam Unsur logam kan? Kalau bulan 7 ni biasanya unsur apa? Halogen 8 ni lah khusus optet kan? Octet.
Kalau Sampai pulang eja je dah. habis. Okay, unsur-unsur logam ni bahagian sebenarnya radioaktif kan. Allah. Okay. Okay, apa-apa tak apa. Yang penting unsur elektron bebas ni. Elektron bebas ni maksudnya lebih kepada yang ada ni semua dia dah. Ni dah. Biasanya antara dua ni, mungkin dua. Yang mana yang lebih cepat bebas? Satu ke dua elektron dia. Biasanya yang lebih baik adalah satu lah. Yang menghasilkan elektron yang bebas. Okay, dia akan lompat-lompat ke tempat. Biasanya kalau di satu je sini, sini mungkin ada 7. Dia memerlukan lagi berapa elektron? Satu elektron lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So yang ni kan melompat ke sini lah. Akan memenuhi jadi oktet. Ini kosong balik. Jadi oktet lah. Kan? Ini yang kita nak sembang hari ni. Iaitu bagaimana elektron itu boleh melompat dari satu atom ke atom yang lain. Maka dapat jadi menjadi elektron bebas. Kehadiran elektron bebas membolehkan arus mengalir dalam konduktor. Okey, mari tengok apa itu semikonduktor. So, pendopan. Ini kan pendopan. Dan juga cakap tentang lompat-lompat tadi. Okey, mari tengok pendopan. Apa itu pendopan? Proses menambahkan sesuatu kuantiti kecil benda asing ke dalam bahan semikonduktor. Okey, dalam bahan semikonduktor ni dia tak lengkap. Dia perlu satu unsur halus atau unsur lain untuk melengkapkan dia punya bahagian. Okey, contoh di sini. Atom benda asing mestilah mempunyai saiz sama-sama, saiz hampir sama. Maksudnya, contohlah cuba bagi satu. Kotak segitiga. Ini kotak ni, kamu masukkan bahan segitiga sini. Okay, kalau cikgu color ni maksudnya dah ada benda ada apa dia panggil apa, bongkah tiga ada dalam dia. Okay, contoh tapi yang ni kosong. Dia perlukan satu benda yang untuk memenuhi ruang ni. Datanglah segitiga. Datanglah sorry sekejap. Kita warna biru. Okay, datanglah segi empat. Segi empat datang untuk melompat. Tapi tak boleh masuk. Kerana ini ialah unsur yang lain. Okay, cikgu datang lagi segitiga yang bentuk ni masuk. Boleh masuk. So maknanya kotak itu dah dipenuhi dengan segitiga. Faham tak? Maksud ni dia komplit dan lengkap. Okay. Dan berlaku lagi lompat lagi. Dia akan pergi ke tempat yang lain. Okay. Itu dia pendopan. Okay. Dia pendopan. Kalau ikutkan dengan formula dia bentuk bulat tapi dia buat segitiga lah kan. So atom benda asing mesti mempunyai hampir saiz. Jadi atom benda asing ni yang kita sebut tadi tu, walaupun dia kalau biru ke kuning ke hijau ke tapi bentuk dia adalah sama saiz. Boleh masuk. Kalau unsur lain memang tak masuk. Sebab itu dah kamu kena tahu unsur apa yang boleh sama dengan unsur yang ni. Okay, tengok. Teruskan nota cikgu. So proses pendopan akan menghasilkan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Apa itu P, apa itu N? Okay, ini pernah kamu belajar masa dekatan 3 dulu, iaitu menggunakan transistor jenis P dan N kan, NPN, PNP dan sebagainya. Okay, tengok. So, penghasilan semikonduktor jenis N. Kita tengok satu persatu. Tadi pendepan tahu jenis N N tu apa? Tengok. Dalam menghasilkan semikonduktor jenis N, bahan semikonduktor akan didopkan dengan unsur-unsur yang mempunyai 5 elektron valence. Maksudnya tadi cikgu tunjuk di, kalau elektron valence kamu maksudnya ada 5 elektron di petala luar. Okay. Bahan-bahan semikonduktor didopkan dengan unsur sebanyak 5 elektron valence. So kamu rasa dia tak cukup apa? Nak bagi oktet. Tak cukup lagi 3 elektron. Betul tak? Kalau masuk 3 elektron dan 5 elektron valence, jadi 8 elektron. Kalau 8 elektron di petala luar dipanggil susunan oktet. So unsur-unsur pentavalent, okay. Kata ni kena tahu inilah pentavalence untuk jenis N. Untuk jenis N, pentavalence adalah 5 elektron terbebas. 5 elektron di petala luar. Seperti, tolong catat, arsenic, phosphorus dan antimony. Catat bagi nota ringkas kamu, sebab apa dalam soalan objektif ada keluar.
Jadi kamu yang manakah satu unsur pentavalent? Kamu kena hafal benda ni, dia takkan bagi kamu. Tolong. Ada keluar dalam exam. Okay. Pentavalent cikgu ulang sekali iaitu unsur seperti arsenic, phosphorus dan antimony. Okay. Ni contohnya. Cikgu nak cakap kamu, kalau tengok ada color, tengok sekarang jadi color, ada jadi color. Phosphorus berapa dia punya proton? Berapa dia punya electron valence? Kalau ikut gaya electron valence, sebenarnya adalah dia punya ruangan dia ada banyak lah kan. Dia petala tu banyak kat sini kan. Ikut petala lengkap-lengkap. Tapi yang terakhir, cikgu ringkaskan dia, cikgu tak ada ambil yang lain ni. Cikgu ringkaskan dia, kita ambil yang petala luar saja. Okay, jadilah macam ni. Cikgu ringkaskan, dalam tak ambil. So kita ambil unsur, dia adalah dunia nukleus kan, bukan bagian tentang atom nanti Okay, dan ambil petala luar saja. Padam. Pen. Jadi petala luar itu 1, 2, 3, 4, 5. So ada electron valence ada 5. 5 electron valence Okay. Contoh sini. Kita sebut tadi tentang ultraviolet arsenic phosphorus, salah satu phosphorus. Okey, untuk jenis N ni, contohnya ada satu semiconductor. Semiconductor yang disebut tadi, berapa jenis semiconductor? Semiconductor tadi, mana dia? Ni. Tadi pun kena hafal lah. Minta kamu tu catatkan nota kamu, saya lupa pula benda ni. Kenapa tak boleh tekan ni? Okey, minta kamu tu catatkan semiconductor. Okey, contohnya adalah silikon, germanium, plumbum, sulfida. Tolong catatkan. Ini adalah semiconductor. Biasanya seorang akan keluar ni keluar 4 perkara ni. Ini adalah semiconductor. Unsur semiconductor. Tolong catatkan dalam notes kamu atau highlight dalam buku nota kamu. Okey, done. Boleh? Okay, pendopan tadi ialah tadi tu yang mana unsur tadi tu ada kekosongan dia, ada pendopan, kita perlu dropkan dia. Dan seterusnya jenis N ni kita sebut tadi tu. Okey. Okay. Jenis N kita ada unsur arsenic, phosphorus dan antimony. Okay, boleh faham Contohnya phosphorus ada 5 electron valence. Arsenic pun ada 5 electron valence. Antimony pun ada 5 electron valence. Tak percaya tengok dada berkala kamu. Okay. Okay, yang saya sebut sekali lagi ni, silikon ni adalah salah satu daripada semiconductor. Faham? Apa ujuk ulang sekali lagi, apa itu semiconductor? Silikon, germanium, kan? Apa lagi? Plumbum. Plumbum dan sebagainya. Okey. So cikgu ambil contoh satu je, cikgu keluarkan satu saja iaitu silikon Okay, silikon akan bersatukan dengan phosphorus. Tadi kita ambil phosphorus kan? Okay, bahan semiconductor itu silikon. Kita ambil yang silikon dulu. Contoh Okay. Ikan bersatukan dengan phosphorus. Kita ambil phosphorus. Ini adalah jenis N sebab kita phosphorus ni ada 5. So, tapi silikon ni ada 4 electron valence di luar. Maksudnya silikon ni memerlukan berapa ni untuk jadikan jadikan yang apa? Jadikan 8. Dia perlukan 4 saja kan? 4. Okey, 4 je lah. 8. 4, 8 lah. Kan, dia perlukan 4 saja, betul tak? Yang ni perlukan 3, betul tak? Dia akan bersatukan dengan silikon. Atau dia panggil, phosphorus ni panggil atom berdasir lah. Tapi dia panggil pentavalent sebab dia ada elektron, ada 5 elektron yang terluar. Okey, contohnya kita kosongkan bahagian tengah ni.
Kita akan satukan phosphorus ni masuk ke dalam ni. Dia dot lah, lompat masuk dalam ni. Macam kamu belajar alloy kan, besi dengan karbon. Okay, bila dicantumkan dia akan jadi alloy, betul tak? Jadi besi kuat lah. Okay, ni katakan cantumkan. Okay, cukup tak? 8, cukup 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak dia ada 9. Mana satu ni akan disingkirkan, betul tak? Betul. Okay, lebihan elektron bebas. Okay. Oleh kerana terdapatnya lebihan elektron bebas, maka pembawa cas dia adalah jenis N ni adalah elektron. Cas apa? Cas dia. Ada cas lah. Biasanya cas ni lah. Negatif kan? Dia lebihan. Kalau dia membebaskan, maknanya dia menderma menjadi elektron. Semasa lagi elektron itu bergerak. Elektron ni bila dibebaskan macam tadilah yang elektron tadi kan, tentang apa penembak elektron termion tadi kan. Elektron tu boleh melompat ataupun pergi ke tempat lain. So bila phosphorus masuk dalam silikon ni, elektron bebas. Maka jika ada bebas elektron ni, masa ada pengairan arus. Okay, so penghasilan semikonduktor jenis P pula. Tadi jenis N. Perlu ingatlah jenis N, dia pembawa charge majority. Dia mengeluarkan satu elektron. Elektron ni akan mengalir. Kalau jenis ni arus akan mengalir lah. Itu akan mengalir masuk lah. Kalau ada satu device semikonduktor, macam mana lukis semikonduktor macam ni? Tiga ni kot. NPN ke PNP ke, dia. So dia akan mengalir lah. Okay, kalau ada elektron yang terbebas. Okay, itu tu jenis N kalau catat jenis N, ada elektron yang terbebas. Okay, jenis N adalah benda asing dia adalah phosphorus, apa lagi ni? Lupa lagi. Phosphorus, arsenik dan antimony. Itu untuk jenis N. Dipanggil pentavalent. Semua unsur yang ada 5 elektron valence itulah pentavalence. Okay. Untuk jenis P pula, menengok jenis P. Penghasilan semikonduktor jenis P pula. Dalam penghasilan semikonduktor jenis P, okay, bahan semikonduktor yang dihidupkan dengan unsur-unsur yang memiliki 3 elektron valence. Okay, kalau tadi penta, ni dipanggil trivalence. Okay, ada 3 elektron yang bebas, yang di petalan luar. Iaitu 3 elektron saja di luar. Hafal ni untuk trivalence, boron, helium dan gallium. Okay, masih sama juga dia akan bersatukan dengan semikonduktor, silikon ke, germanium ke, plumbum. Okay, itu semikonduktor bersatukan dengan boron. Okay, soalan SPM biasanya soalan objektif ditanya kamu, apakah unsur jenis P? Okay, unsurnya adalah boron, helium dan gallium. Itu yang mempunyai, kalau dilukis secara lukisan, dia ada 3 saja elektron valence di luar, iaitu dipanggil unsur trivalence. Contoh kita ambil boron. So boron akan bersatukan dengan siapa pula? Silikon lagi. Okay, ni boron. Okay, akan satukan, dia akan keluarkan satu ni, keluarkan dan masukkan. Tengok apa yang berlaku. Masukkan boron. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Apa yang nampak? Tak cukup satu. Dia perlu cari satu lagi elektron. Elektron tadi tu dia akan masuk ke dalam ruangan kosong nanti. So sekarang ni jenis P ni dia unsur apa pula? Dia perlukan tambah satu lagi elektron. Dia bertambah satu elektron valence yang tak cukup satu lah. Jadi dipanggil sebagai lohong. Lohong maksudnya kawasan ni kosong. Tak ada elektron yang boleh masuk. Tadi lebih kan? Jenis N terlebih elektron. Dia jadi penyumbang. N ni orang kaya, dia sumbang kan. Tapi P ni dia cuba orang, dia menunggu orang derma kat dia.
Maknanya dia perlukan satu lagi elektron untuk penuhkan ruangannya menjadi 8 elektron balance panggil oktet. So lohor ini bercas positif. Maka tadi yang kita sebut tadi tu yang jenis N tadi tu, fosforus yang kata elektron ini dia bercas negatif. Okay. Keluar E itu maksudnya adalah cas dia ni cas negatif. Okay. Untuk jenis P dia bercas positif. Senang je cik ni. Jenis N, nama pun N, iaitu negatif. Jenis P, positif. Kan senang ingat kan? So, yang negatif ni ialah derma. Derma elektron. Terima elektron. Nampak tak? Ataupun yang P ni ialah lohong, kosong Ini keluarkan elektron. Boleh? Jelas guna kemahiran mesin buat nota kecil. Okay. Alright, teruskan. Tadi cerita tentang semikonduktor boleh faham semikonduktor ni cik ulang sekali lagi, dia ada yang berkonduktor dan ada yang penebat. Okay, maknanya bergantung kepada jenis bahan. Jenis bahan semikonduktor contohnya tadi apa dia silikon, germanium, silikon apa lagi? Lupa je. Silikon lah cikgu nampak dia, silikon, apa lagi, plumbum, okay, dan sebagainya. Dan jenis M pula seperti fosforus. Ulang sekali lagi. Kena hafal lah, cikgu tak pernah hafal sangat, lupa dah. Nama dah ni. N. Jenis N iaitu apa-apa unsur yang mempunyai elektron balance yang ada 5 petala luar. Elektron di petala luar ada 5 saja seperti arsenik, fosforus, antimoni disatukan dengan semikonduktor. Okey, semikonduktor yang ada 4 unsur. Semikonduktor seperti apa? Seperti silikon, germanium, plumbum dan sulfida disatukan dan bersatukan dengan jenis N iaitu contohnya arsenik, fosfor ni. Cikgu sebut benda ni, biasanya keluar exam bukan 3 je ambil. Ada lagi yang unsur yang 5 electron balance lagi. Okay, dan ataupun jenis P kalau dia bersatukan dia akan menghasilkan, dia memerlukan jadi lohong jenis P iaitu bersifat yang positif. Okay, jenis dia untuk P jenis dia apa? Boron, medium dan gallium. Faham dia satu unsur satu-satu bersatu. Okay, dia menghasilkan elektron bebas dan elektron yang memerlukan elektron tambahan. Okey, maka bila kita cakap tentang semikonduktor, terhasillah satu yang dipanggil sebagai diode. Diode semikonduktor. Inilah dia punya instrumen dia. Dia punya alat dia ataupun dia punya apa? Instrumen bahan. Okey, dia bentuk bulat ni dia ada pembahagi. Ini bahan satu, ini bahan yang kedua. Tak tahu sama ada ni P ke, ni N ke, kita tengok nanti. Okey, diode diperbuat daripada bahan semikonduktor. Okey, diode dihasilkan dengan mencantumkan semikonduktor jenis P dan jenis N. Okey, ada yang P, jenis P ada, jadi N pun ada. Okey, itu bahan dia. Kalau tengok ulang balik, jenis N apa dia? Contoh, fosforus kan. Kalau jenis P contohnya boron. Okey. Dia akan bersatu dengan bahan-bahan tu. Tapi ingatlah kalau arus yang mengalir daripada atas ni, air mengalir, kadang-kadang ada yang tak sampai ke sini, dia tak keluar. Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Kenapa? Kita sebut ni So dia bukannya sembarang mereka cipta benda ni sebab ada sebab dia. So diode hanya menggunakan arus mengalir dalam satu arah. Maksudnya kalau arus sudah datang daripada atas, okey, daripada atas tadi mengalir. Okey, mengalir. Tapi kalau datang daripada bawah, dia tukar ke kutuban dia, okay, dia tak mengalir. Sebab apa? Dia sekat. Ada pintu ni. Belajar bio kan? Injap jantung belajar. Biologi belajar tentang jantung. Belajar cikgu. Okey. Darah yang mengalir ke jantung satu arah kan? Tak boleh datang balik, betul? Ada injap diskus apa semua diskus kan? So
Darah masuk, maksud dia tak boleh U-turn sebab dia tertutup. Betul tak? Ni dia injak lah, ni injak ke belajar alam jantung lah. Sama juga lebih kurang lah macam diode semiconductor ni. Mana kalau dia mengalir masuk, okay, tukar ketutupan dia, ni pula masuk tak boleh. Dia ada pintu yang menyekat. Dia kena tukar arah. Mana kiri kanan tak sama. Itu semiconductor. Okay, main satu arah je. Okay. Penghasilan diode semiconductor. Macam mana nak hasilkan diode ni? Mari tengok. Diode dihasilkan dengan mencantumkan semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N. Jenis N contoh dia apa? Saya ulang balik ni, supaya kamu ingat. Jenis P contohnya phosphorus. N phosphorus. P baron, kan? P boron. Sekurangnya ingat tiga benda, tiga unsur Sebab dalam soalan subjektif mungkin minta 3 unsur, okay? Contohnya P bersatu dengan N. Jadilah macam ni, ini panggil diode. Okay. Yang satu arus boleh mengalir, yang satu arus yang tak boleh mengalir. Kita tengok nanti simpang PN ni. Simpang N, kita akan belajar tentang kimia kan, tentang macam apa? Titian garam. Tahu titian garam? Dan kimia? Ada satu unsur yang kamu tak satu unsur dalam bika, kan? Kamu tak satu tisu yang ada garam. Okay? Titian garam ni, bersatu kan? Dia boleh mengalir. Arus tu boleh mengalir masuk dalam. Ni lah benda ni. Dia kurang sama lah. Okay. Dia adalah sambungan antara P dan N. So lapisan sesutan di situ Anode positif Kalau kamu ada bateri, ni adalah positif, ni adalah negatif. Betul tak? Okay, arus mengalir daripada positif. Betul? Right. So katot negatif. Okay. So kalau lihat di sini, P ni membenarkan arus mengalir. Kan? Kalau P tadi ialah positif kan, maksudnya ada kosong, lohong kan. So kalau ada arus yang mengalir dari sini, elektron tekan melompat ke dalam lohong yang kosong tadi, betul tak? Penuh lohong. Dan dia boleh melompat terus ke sini. Yang ni pula, dia adalah elektron yang terbebas. Dia akan teruskan ke sana. Okay? Tapi jika cikgu buka kutub dia, sini pula jadi positif, ini pula negatif. Dia kan mengalirkan elektron kan. Jumpa elektron sama elektron. So berjengkar lah. So tak bolehlah mengalir ke sana kan. Faham tak ni? Ni elektron bertemu elektron, dia tak boleh nak penuhkan lohong. Maksudnya sebab itulah, bila ada letakkan diode semiconductor dalam satu litar, arus mesti mengalir daripada P ke N. Kalau daripada N ke P, dia jadi tak mengalir. Okay, maksud di sini, kalau kamu letak terminal dia betul, positif negatif, maka dia akan mengalir terus. So dia tak boleh berpatah balik. Berpatah balik maksudnya kalau kamu tukar terminal, memang tak akan mengalir. Jelas? Okay, tengok ni, ada anak panah ni. Anak panah ni dan ini pagar. Okay. Kalau ini maksudnya boleh mengalir. Kalau datang dari sini, ada pagar yang menghalang. Lebih kurang macam tu lah. Boleh faham Okay, so prinsip kerja diode, mari tengok. So diode berfungsi berdasarkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipanggil pincang depan. Pincang depan maksudnya dia menggunakan arus itu mengalir. Itu sebab tadi, daripada P masuk ke N. Okay, bukan N daripada P. Faham Ini bukan. Ini tak mengalir, ini mengalir. Okay. So pincang songsang itulah daripada PN ke P. Okay. So pincang depan, kita tengok satu persatu. Dari P ke N. Okay, tersusut itu salah P. Okay, kita letaklah kita punya bateri positif dan negatif. Mana ni adalah anode, ni adalah katot. Okay. Anode menghasilkan arus yang mengalir, arus yang mengalir, arus mengalir. Elektron kan dah masuk Bila jumpa P, P ada kosong, ada lohong. Lohong, banyak lohong ni. So apa berlaku? Elektron akan melompat masuk untuk memenuhi dalam lohong tu. Maksudnya dia membenarkan elektron tu ataupun arus tu masuk dalam.
untuk teruskan perjalanan. Okay. Dan dia teruskan perjalanan ke sana. Masa pintu dah dibuka. Tapi bila dia tukar ke ketupan, N tak boleh So, kita selesai satu. Kita tampilkan ke depan Dia boleh mengalir dan diteruskan mencari terminal negatif. I itu akan terus cari terminal negatif. Right? Okay. Dia sebenarnya elektron dia bertentangan dengan arus Elektron dia bergerak dari sini. Elektron bergerak dari sini. Okay. Dia bergerak dari sini. Okay. So positif, itu masuk. So P ialah ke positif. Okay, kalau ikut bentuk gambar rajah ni, ni anak panah. Senang dia, kamu ingat tentang anak panah ni ya. Anak panah ni menuju ke kanan, maksudnya arus datang dari sini, maksudnya mengalir. Okay, bila mengalir, lampu akan bernyala. Arus boleh mengalir, lampu nyala. Okay, itu punya bentuk lah. Okay, kalau PN tu, yang ni betul lah sambungan kan, P dengan P So, lampu akan menyala, ini pun lampu akan menyala. Okay, ini dia bentuk gambar rajah dia, ini bentuk simbol. Okay, apa yang keadaannya tidak menyala Okay, pincang songsang, iaitu keadaan di mana diode tak membenarkan arus itu mengalir. So PN tadi, sama dengan PN tadi, cuma apa yang bezanya adalah sambungan dia. Sekarang ni sambungan daripada terminal negatif bersambung dengan P. Okay, dia terbalik dia tukar kutupan dia. Kutupan dia tukar, okay. Ataupun kamu tutup kutupan masih lagi sama, positif sini, negatif ni, cuma kamu tukarkan N dan P ni pun sama keadaan. Okay, benda yang sama. Okay, kita tengok dalam gambar rajah ni lah. Yang penting kamu faham Okey. Kalau pincang songsang. Okey, dari P ke negatif. Maknanya arus itu mengalir daripada pelat positif Bagi dia arus mengalir, dia nak cuba masuk tapi ada pagar yang menghalang. So tak bolehlah dia mengalir, maka mentor ni tak akan menyala. Nampak? Itu dipanggil semikonduktor, diode semikonduktor, pincang hadapan dan pincang songsang. Tugasnya adalah untuk memastikan arus mengalir dalam satu arah saja. Itu juga tugas dia sebenarnya. Kalau tidak mengalir, maka mentor tidak menyala. Okay. Ini dia punya simbol dia. Okay. Kalau keadaan ni, dia tak akan menyala. Okay. Kamu buat macam mana pun dia tak akan menyala sebab ada yang menghalang. Walau bagaimanapun, kalau kamu ada botan yang beribu-ribu botan di sini, botan dia ada 1 sekian volt. Kalau yang ni memang tak boleh, dia akan empuh pagar ni boleh mengalir. Pagar tu kan, kalau kita langgar dengan bulldozer ke, langgar lori ke, kumpul patah kan, sama je kurang macam tu. Kalau botan tinggi memang dia akan boleh, dia tetap akan mengalir. Sebab itulah kalau kilat sambar pokok tu kayu kan, tapi kamu tetap kena kejutan elektrik. Okay. So latihan, cuba tengok latihan ni. So kita ada silikon, kita ada boron. Maksudnya semikonduktor bersatu dengan apa? Boron tu apa ya? Trivalent ke pentavalent? Triboron? Boron tu pentavalent ke trivalent? Tengok dalam jenis color. Trivalent kan? Kalau trivalent maksudnya kita nak menghasilkan apa? Lohong, betul tak? Lohong ataupun jenis P, betul tak? So nampak dah, boron tu adalah jenis P. Okay, so nama jenis semikonduktor tunjukkan ialah jenis P, betul tak? Nyatakan pembawa cas majoriti semikonduktor tunjukkan ni adalah lohong kan? Lohong. Kalau lohong maksudnya cas positif, betul tak? Dan nama kau dua unsur yang menantikan boron? Selain daripada boron apa dia? Ni juga suafal ni. Indium dan indium. Indium dan Gallium. gallium. Arsenik. Arsenik apa? Arsenik, phosphorus dengan ni. Itu pentavalent. Oh. Kamu check lah dalam color. Selain benda tu ada tapi kau beli file yang 3 je bagi ni. Okay, faham? Dengan jenis P, lohong, ni. Gallium, indium. Okay. Dia punya geng dia adalah gallium, indium dan boron.
Okey, kalau yang ni silikon campur dengan fosforus dengan form. Inilah pentavalence. Jenis N. Dia mengeluarkan charge, membawa charge ialah elektron. Tadi lohong kan? Ni elektron. Maksudnya dia menerima elektron. Tadi menerima elektron. Contoh dia fosforus, selain dari fosforus iaitu antimoni dan fosforus. Ni tak boleh pakai ni. Dah ada dah kan fosforus kan? Selain dari antimoni, satu lagi apa? Arsenik. Asli. Ini betul. Kalau kamu tak persu balik, ni jawapan salah sebab dah ada dah. Okay? Boleh faham? Saya soalan tanya tu lah, tiga benda ni. Okay, contoh dari sini. Adakah mental tu menyala? Nyala kot. Menyala? Good. Sure. Kenapa boleh ikut? Kenapa dia menyala? Sebab ada selintas lari. Maksudnya positif mengeluarkan elektron sini kan, arus sini kan. Macam Arus tu, mengalir kat sini lah kan. Betul. Betul. Bukan mengalir kat sini, betul tak? Dia Kan. menyala. Okay. So arus boleh mengalir melalui elektron tadi. Okay, adakah dia menyala? Cuba tengok, ini pincang hadapan ke pincang belakang? Pincang songsang. Bincang songsang. Kenapa pincang songsang? Sebab dia end dia dekat positif Maknanya ini ialah ke negatif. ini ialah arus yang mengalir. Dia jumpa siapa dulu? Dia patut jumpa P ke N? Patutnya Kalau dia pincang hadapan, dia patutnya jumpa P. jumpa P kan? ON kan? Ini pincang hadapan betul? Betul. Pincang hadapan. Songsang ialah jumpa N dulu bawa P tu. Songsang. Kita tengok gambar rajah ni. Di ujung ni sikit, ni besar. Ini adalah pincang hadapan ke? Ni P ke ataupun N? N. Ni N. Tu N. N ini ialah P. Maksudnya kalau arus mengalir daripada sini, dia jadi daya pincang apa? Dalam pincang songsang. Songsang. Kalau pincang songsang bermaksud momentum menyala tak? Tak menyala. Tak menyala. So tak menyala, dia pincang songsang. Maka jenis sambungan diode dialektra ialah NP. Betulkah? Betul. Betul. Okay, boleh faham semua? Okay. NP tu adalah simbol jawapannya ialah pincang songsang. Jenis sambungan ialah pincang songsang. Iaitu NP lah kan? Okay. Cuba try lagi. Mentor rajah tidak menyala. Mengapa pula tak menyala? Sebab pincang songsang. Yes. Nampak kan? Apa-apa yang kecil ni ialah P. Apa-apa yang besar ni ialah N. Sebab dia ada lebih. N ni dia sebenarnya derma elektron betul? P ni ialah perlukan positif. Dia perlukan elektron. Betul tak? Jadi dia juga ialah bersifat positif. Dia ialah bersifat negatif. Betul? Cikgu, kan N kecil tu. N kecil kan? N kecil. N kecil. Oh, terbalik. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. N kecil kan? N. Sorry, cikgu dah mamun dah. Sekali lagi So, N adalah C, P yang kecil. So, N ni adalah menerima elektron. Betul? Betul. Menerima elektron bukan. Dia derma. Okay, P ialah terima. Okay, terima elektron. Ini panggil sebagai lohong lah. Ini panggil sebagai elektron lah. Betul tak? Betul. Dan ini ialah bersifat positif. Ini pula bersifat negatif. Nampak tak? Jika N ni bertemu dengan plat positif, iaitu arus bertemu dengan arus, dia tidak boleh mengalir. Sebab apa? Membawa elektron tu tidak boleh mengikat di sini sebab dia derma. Dia derma ni dia mengeluarkan elektron. So elektron cuba nak masuk, harus semua masuk ni, ada elektron yang malang. Ambil kau macam itulah kan cerita dia. So dia ialah pincang songsang Songsang. Sebab dia N, P. Kalau
Pincah hadapan. PN. PN. Maksudnya kalau plat positif tadi tu bertemu dengan P, kan positif bertemu dengan P kan. P dah positif kan. Kalau kita terbalikkan dia, sini P sini, jumpa P kan, jumpa P. Jumpa P maksudnya positif kan. Positif bertemu positif, dia akan menyala. Okay. Cadangkan satu cara untuk menyalakan dia. Apa cara dia? Sama ada kamu pusing bateri, pusingkan kutub dia, sini positif, sini negatif, dia akan menyala, ataupun kamu pusingkan diod ni. PN kepada MP ke PN, daripada MP tukar kepada PN, kamu akan menyalakan mentor tu. Okay, terus kepada. So, mentor dah jadi menyala, kenapa? Kamu jawab sama, mentor dah menyala, tidak menyala. Okay, tidak menyala. Kamu akan jawab tidak menyala. Jawab ni dulu Mengapa untuk markah yang kedua? Sebab dia pincang songsang. Cadangkan satu, songsangkan kutub bateri ataupun songsangkan diod tadi. Okay. Boleh faham Faham. Okay, seterusnya soalan sebelum kita tamat. Tamat pun. Teruskan. Pada di kelas apa? Di kelas tak? Ada ya? Teruskan, habiskan. Nak habis dah. Nyatakan sambungan diod dalam litar ni. Apakah yang berlaku pada mental? Sekarang ni bentuk simbol. Simbol senang. Pincang depan. Okey, dia pincang depan positif bertemu dengan P. Betul tak? Tengok ni, dia punya anak panah ni. Ni dia pagar. Pagar ni selalunya ada N. Okay, pagar N. Yang bentuk play ni adalah positif. So, arus akan mengalir. Betul? Dan mentor akan mengalir. Faham? Okey, itu saja soalan ni kita tak perlu teruskan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan semikonduktor. Kita ulang kaji sikit tadi. So, kita akan sambung lagi dengan perkara yang lain, iaitu rectifier. Tolong baca sebelum kita masuk tajuk nuklear. Okay. Rectifier dengan transistor. Ada tak dalam kutek transistor? Kita nak ajar ni. Cuma yang tak ada dalam kutek ialah gate kan. Transistor, kapasitor dengan rectifier. Betul tak? Sekejap, cikgu nak teruskan kutek sekarang sekejap. Cikgu nak fokus pada buku teks ni. Kadang benda tu tak perlu diajar, cikgu tak belajar. Kalau ikutkan buku teks kamu, rectifier kena belajar. Tolong tengok buku kamu, rujukan kamu. Rectifier perlu belajar, baca. Transistor pun perlu belajar. Tolong baca. Kapasitor harus belajar. Kapasitor. Oh, tak ada pula kapasitor kan. Apa fungsi kapasitor? Pernah kan belajar tentang kapasitor kan dalam kata 3 kan? Yang ada tu. Tapi tak apa, proses senang je cikgu ajar juga kapasitor. Simple. Okay, so ada 3 tajuk lagi iaitu transistor, rectifier dan kapasitor. Tolong baca. Ada buku rujukan, ada buku teks, tolong baca. Kita akan sambung pada hari Jumaat ni. Okay, boleh? Boleh. Okay, cikgu harap hari pelajaran untuk hari ni kamu faham sikit. Okay, cikgu tak marahkan banyak. Tapi cikgu mengharapkan kamu faham lah. Okay, that's all for today class. Apa-apa, cikgu tak maaf. Ini saja cikgu mampu dapat lakukan. So, tolong baca buku. Kamu, nampak sekarang 15K, 15,000. COVID. Nak buka sekolah ni. Cikgu dapat tahu ramai berdekatan cakap ramai pelajar-pelajar dah kena COVID. So, cikgu rasa memang kita akan teruskan PDPR. Tak ada pilihan lain, kamu terpaksa belajar sendiri dulu. Okay, kalau ada apa-apa, cikgu boleh bantu kamu. Cikgu dah balik dah buku ni. Buku kamu kan? Nampak tak? Nampak. Nampak. Buku kerja kamu kan? Okay, buku kerja kamu ni tolong buat cikgu balik ni. Kita nak tengok apa yang kamu buat. Okay? Saya rasa kalau kamu dah selesaikan, tolong buat jangan malas tolong buat. Tolong buat. Buang masa kamu beli ni. Buat bagi habis. Kalau dah habis, cari buku lain untuk buat lagi. Boleh Boleh. Kan diperlukan. Tolong. Kongsi Pak Chai, tolong. Okay, kita ada berapa orang ni? Ada Siti Aisyah, Afi, Atira, Haika, Hedi, Zudi, Luqman, Syahrin, Bashirah, Akhila, Syazrin dan Siti Nu'atifah. So, ada berapa orang ni?
So Ara, yang mana orang datang ni, tolong baca buku. Yang mana yang tak ada tu minta pesan pada kawan lah. Okay, cikgu tahu. Kalau kamu rasa kegangan, tak ada jenis, tak ada handphone sebagainya, kita dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun jadi begini, tolong selesaikan. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu.